Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini Ustaz berkesempatan untuk buat sedikit video ringkasan berkenaan dengan pembelajaran kita pada hari Ahad yang lepas. Jadi untuk Ustaz buat ringkasan dalam satu video untuk Anik, Aufa dan Auni. Sebab Ustaz perhatikan masalah yang sama je. Pertama dari sudut bacaan panjang. Yang kedua dari sudut huruf yang terakhir, kalau kita berhenti perlu bunyi ke tak. Itu. Satu lagi yang ketiga iaitu pada huruf ta marbutah. Pada ta marbutah. Tiga perkara ni yang Ustaz perasan banyak yang kamu tak faham lagi macam mana cara bacaan dia. Okey. Untuk Anik dan Aufa, walaupun iqra' berbeza tapi bacaan dia sama. Kalau kita perhatikan, Ustaz tunjuk sana. Ma kisina fihi abada li sa'iha radiyah. Okey, perhatikan pun sama juga. Kan? Jadi sebab tu Ustaz buat ringkasan dalam satu video saja untuk Anik dan Aufa. Dan berbetulan pula Auni pun sama dari sudut bacaan panjang. Ni Ustaz akan tekankan lagi. Dari sudut bacaan panjang. Contoh amantu. Lagi apa? Kama. Jadi semua bacaan macam panjang lah semua ni. Okey. Jadi untuk Auni bacaan panjang. Okey. Saya terangkan dulu. Untuk tiga bacaan ni saya dah tuliskan pada nota. Pertama sekali Ustaz nak tegur sikit berkenaan dengan tanda panjang. Ingat lagi, bacaan panjang, tanda panjang yang asas yang ada dalam Quran ialah ada tiga saja. Huruf alif, huruf waw, huruf ya. Ingat, bila kita jumpa huruf alif, huruf waw, huruf ya, kita kena ingat kena baca panjang. Okey. Jumpa huruf alif, jumpa huruf waw, jumpa huruf ya, kena baca panjang. Okey. Tak berhenti sekadar itu saja. Kita kena tengok dia punya huraian dia. Huruf alif kena baca panjang macam mana? Huruf alif yang tiada baris atas dia. Kita tengok huruf alif tu atas dia tak ada apa-apa baris. Jadi bila tengok macam tu, tengok huruf sebelah dia pula. Tengok huruf sebelah dia, maksudnya huruf sebelum dia. Tengok huruf sebelum dia ada baris tak? Kalau huruf sebelum dia tak ada ada baris atas, bermakna baru kena baca panjang. Sekali lagi Ustaz ulang. Huruf yang kena baca panjang ialah huruf alif, waw dan ya, ataupun kita panggil mat asli. Okey. Ustaz mulakan dengan huruf alif. Huruf alif kalau atas dia tak ada apa-apa, tak ada apa-apa tanda, kita kena tengok huruf sebelah dia. Tengok huruf sebelah dia ada baris apa? Kalau baris atas baru kena baca panjang 2 harakat. Okey. Kalau sebelum huruf alif tu ada tanda baris bawah atau baris depan, tak kena baca panjang. Sebab pair huruf alif mestilah sebelumnya baris atas. Okey. Itu untuk huruf alif. Nampak huruf alif yang tiada baris apa-apa atas dia, tengok huruf sebelumnya baris atas, maka kena baca panjang. Kalau baris bawah atau baris depan tak boleh baca panjang. Sebab pair huruf alif ialah baris atas. Okey, kita tengok huruf waw pula. Huruf waw yang tiada apa-apa baris atas dia. Huruf waw kalau kita tengok baris atas dia tak ada, semua tak ada tanda apa pun tak ada. Okey. Tengok huruf sebelum dia. Kalau huruf sebelumnya berbaris hadapan, maka kena baca panjang 2 harakat. Okey, ini untuk Auni. Auni kena fokus sebab kat sini yang paling banyak sekali Auni langgar. Ingat, huruf waw yang tiada baris sebelumnya baris depan kena baca panjang 2 harakat. Okey. Tengok pula yang ketiga, huruf ya. Huruf ya kalau atas dia tak ada tanda apa-apa, tak ada baris ke apa, tengok huruf sebelum dia. Kalau huruf sebelumnya baris bawah, kena panjang 2 harakat. Okey. Jadi untuk huruf alif, waw dan ya kena baca panjang tetapi bersyarat. Kalau huruf alif, waw dan ya atas dia tak ada apa-apa tanda, tak ada apa-apa baris, kalau huruf alif tengok huruf sebelum dia mesti kena baris atas baru baca panjang. Kalau huruf waw kena tengok huruf sebelum dia, kena baris depan baru boleh baca panjang.
Kalau huruf ya tengok atas dia, kalau tak ada apa-apa baris, tengok sebelum je. Kalau baris bawah baru kena boleh baca panjang. Jadi kena ingat tu. Ini pair dia. Alif atas, waw depan, ya bawah, itu pair dia. Okey, kena ingat. Okey, ini untuk Auni dan kalau boleh untuk semualah, sebab bacaan panjang ni penting. Baik Anik, baik Aufa, semua kena baca, semua dah kena start, kena fokus pada bacaan panjang. Sebab bacaan panjang ni dia masuk Iqra 2 dah. Okey, Iqra 2. Jadi Anik dan Aufa dah masuk Iqra 4. Jadi terlebih-lebih kena fokus kat situ. Seterusnya Ustaz nak tekankan ialah pada bacaan huruf ta marbutah. Yang ni kita panggil ta marbutah. Huruf ni kita panggil ta marbutah. Ta marbutah ni ada dua bentuk. Satu dia bentuk bulat macam tu. Satu dia berbentuk bulat. Allah. Satu dia berbentuk bulat macam ni. Ustaz contohin sikit. Okey, ni ta marbutah. Satu lagi dia berbentuk macam ni. Saya lupa nak tulis conteng ni. Jadi dua-dua bentuk ni ialah huruf ta marbutah. Sama saja. Yang ini dalam keadaan yang ini dalam keadaan bila dia bersambung lah. Bila dia bersambung dia akan bentuk macam ni. Yang ini dalam keadaan bila dia tunggal, duduk seorang-seorang diri, tak gabung apa-apa, bentuk dia macam tu. Tapi kedua-duanya huruf ta marbutah. Kita tengok sikit penjelasan huruf ta marbutah ni apa dia. Ta marbutah nama dia, penjelasan dia apa dia? Bila berhenti kena buang titik dan baris. Okey, jadi bila kita baca Iqra, baca Al-Quran, kita nampak huruf ta nak berhenti di huruf ta ni. Berhenti di huruf ta, terus kita automatik kita kena buang titik dia, kita kena buang baris dia. Jadi bila kita buang titik dan baris, dia automatik jadi huruf apa? Jadi huruf ha simpul lah ataupun ha bulat. Samalah. Dua-dua ni sama saja. Ingat, bila kita nak berhenti di suatu ayat, di suatu baris tu, kita nampak ada huruf ta marbutah, kita kena ingat huruf ta marbutah kena buang titik dan kena buang baris. Okey, ingat itu. Jadi Ustaz datangkan contoh, dua contoh. Contoh yang pertama, tijaratan. Tak tepat kalau kita berhenti tijaratan bunyi dia. Yang tepat kalau kita berhenti kena buang titik dan baris. Jadi bacaan dia kena buang titik dan baris. Jadi bacaan dia apa? Tijarah. Tijarah. Okey. Itu yang pertama. Tengok yang kedua pula, contoh yang kedua, hadiratan. Hadiratan. Bacaan tu betul dah, rasa cekemah dah. Tapi ada yang kurang sedikit, iaitu pada apa? Bila kita berhenti di hadiratan, kena buang titik dan baris. Ini formula untuk huruf ta marbutah. Buat titik dan baris, dia akan jadi apa? Hadirah. Hadirah. Yang ini tips untuk ta marbutah sahaja ketika nak berhenti. Kalau ketika bacaan teruskan, kena baca baris dan titik lah. Kalau ketika nak berhenti, kena baca titik saja. Yang ini penting untuk Aufa dan Anik. Kalau boleh Auni pun kena ambil sekali lah, kena faham sekali. Sebab huruf ta marbutah ni banyak berulang di Iqra 4, di Iqra Aufa dan Iqra Anik. Okay, jadi kena fokus kat situ. Sebab Iqra 4 ni dah mula bab-bab hukum, dah mula kena belajar dah. Okay, sebab tu Ustaz tekankan sikit. Dan yang ketiga, masalah yang ketiga iaitu pada tanda berhenti. Masalah yang ketiga ialah bila berhenti, huruf di akhir kena buang baris. Bila kita berhenti, contoh kita berhenti dalam bacaan. Kita berhenti dalam bacaan, jadi huruf terakhir tu kita kena buang baris. Contoh, saya bagi contoh. Maqalidu. Huruf terakhir huruf apa? Dal. Dal baris apa? Depan. Jadi kena buang baris depan dia. Maqalid. Maqalid. Sebab apa kena buang baris, Ustaz? Sebab kita nak berhenti. Bila kita tak nak berhenti, tak payah buang baris. Tapi bila nak berhenti, kena buang baris. Baris mana? Baris huruf yang hujung sekali. Okey. Baris huruf yang hujung yang kita nak berhenti lah. Okey. Jadi maqalidu, kita kena buang baris depan. Sebab apa? Sebab nak berhenti. Maqalid. Okey, macam tu saja. Yang kedua, contoh yang kedua, khashi'ina. Khashi'ina. Okey, khashi'ina, huruf terakhir kita nak berhenti huruf apa? Nun. Jadi buang baris dia. Bacaan macam mana? Khashi'in.
khashi'in. Kena ingat kita buang baris sebab apa? Sebab kita nak berhenti. Kalau tak nak berhenti jangan pandai-pandai buang baris. Baca dengan baris kalau tak nak berhenti. Nak berhenti saja buang baris. Kena ingat tu. Seterusnya kita belajar sikit yang ini pula. Yang ini dia lain sikit. Huruf kita tengok keterangan dia. Huruf akhir yang ada huruf alif di belakangnya dan sebelum huruf alif tu ada tanda tanwin baris atas. Kita tengok huruf alif yang belakang sekali kalau kita nak berhenti, sebelah dia atau sebelum dia ada huruf tanwin baris atas. Jadi kalau nak baca dia kena buang satu baris sahaja. Nak baca dia buang satu baris saja. Jadi kekalkan satu lagi baris, buang baris pertama sahaja. Okey. Jadi bacaan dia Ustaz baca dulu. Azizan. Betul ke bacaan tu? Tak tepat. Kalau nak berhenti buang satu baris. Aziza. Sebab apa kena buang satu baris Ustaz? Sebab kita nak berhenti. Kalau untuk huruf alif berada di belakang dan sebelah dia ada huruf tanwin baris atas, tak boleh buang semua baris, kena buang satu baris sahaja. Jadi aziza. Okey, yang kedua aliyan. Bacaan ni tak tepat lagi sebab apa? Sebab kita nak berhenti. Bila nak berhenti buang satu baris akan jadi Aliyah. Boleh faham ini tiga perkara asas yang Ustaz terangkan kepada Akil, Auni dan Aufa. Okey, kena faham tu. Dan boleh praktikkan. Contoh yang tadi Ustaz terangkan tadi. Apa dia? Lisa'iha radiyatun. Tak tepat. Nak berhenti, buang titik dan baris. Lisa'iha radiyah. Okey. Kalau macam ni lah macam mana? Dirsan. Betul ke? Tak. Salah. Nak berhenti buang satu baris sebab apa? Sebab syarat dia mesti ada huruf alif dan sebelumnya ada tanwin baris atas. Jadi buang satu baris. Apa dia? Khus biyadika dirsa. Okey. Itu untuk pelajaran pada minggu ini. Minta maaf pada Ustaz lambat nak hantar video. Minta maaf. Jadi ini video rujukan untuk Anik, Aufa dan Auni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.